kekuasaan di atas muka bumi itu, yang pertama sifat dia, dia mendirikan solat dia. Dia jaga solat dia. Dia ada kuasa. Solat yang khusyuk itu tadi, hasil dia apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan dia mengeluarkan zakat dia, yang mana ia merupakan cara menundukkan nafsu dia. Telah diketahui bahawa tujuan puasa adalah pengosongan dan menundukkan hawa nafsu demi menguatkan jiwa untuk mencapai takwa. Apabila perut didorong sejak pagi hingga menjelang malam, hingga syahwatnya bangkit dan keinginannya menjadi kuat, kemudian ketika berbuka diberikan pelbagai jenis makanan yang lazat hingga kenyang, maka kekuatannya menjadi lebih berlipat kali ganda, dan memberontaklah syahwat-syahwat lain yang sepatutnya diam dan tenang jika dibiarkan apa adanya. Daripada syahwat makan, dia membawa syahwat yang lain. Syahwat apa dia? Berkelamin. Syahwat kepada kuasa. Kenapa orang suka pada kuasa? Jalan mudah untuk dapat duit, kuasa lah. Walaupun keturunan bukan businessman, pegang jawatan politik saja jadi kaya. Sebab jalan mudah untuk mendapatkan kekayaan. Sebab tu orang politik ini, dia nak dapat privilege dia, kemudahan dia senang. Sebab tu fitnah dia besar. Sebab tu Allah tekankan dalam bab politik kekuasaan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Orang yang kami berikan kekuasaan di atas muka bumi itu, yang pertama sifat dia, dia mendirikan solat dia. Dia jaga solat dia. Dia ada kuasa. Solat yang khusyuk itu tadi, hasil dia apa? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan dia mengeluarkan zakat dia, yang mana ia merupakan cara menundukkan nafsu dia. Kemudian dia suruh buat baik, dia share kebaikan. Ini tanggungjawab sosial dia, dakwah dia. Yang keempat, mencegah kemungkaran. Dia mencegah penyakit-penyakit yang berlaku dalam masyarakat. Sebab tu orang politik, imam yang adil ini, bila dibangkitkan di mahsyar besok kerana keadilan dia, orang pertama dibangkit mendapat lindungan arasy Allah, yauma la dhilla illa dhillu, iaitu ya orang ketika mana tidak ada perlindungan melainkan perlindungan arasy Allah. Yang pertama sekali, imamun adil, pemimpin yang adil. Bukan imam masuk di imam masjid, tapi pemimpin yang adil. Kerana apa? Kerana dia dapat mengawal nafsu. Nafsu apa? Nafsu pegang kuasa. Kan? Sebab tu orang ni kalau dia memimpin, dia bertakwa. Lain tuan-tuan. Lain. Orang dimuliakan Allah, dimuliakan malaikat, dimuliakan oleh manusia. Tu Guru Ni Aziz meninggal, saya pun tak pernah tengok manusia meninggal macam tu. Sebelum tu banyak lagi. Tapi dia antara yang hebat lah. Subhanallah. Kita tengok luar biasa. Luar biasa. Sebab dia meninggal tu, solat jenazah pukul 10. Lepas subuh tu, orang tak keluar dah daripada masjid. Yang duduk dalam masjid, yang luar masjid itu berdiri pegang botol ni, takut kentut. Nak ambil wudu kat mana? Bergerak pun tak boleh. Bergerak ke depan, ke kiri, ke belakang dah tak bergerak ni. Manusia tak boleh gerak ni. Berdiri tu. Makannya tidak, breakfastnya tidak. Semua pakat-pakat jaga tempat dia. Subhanallah. Demi Allah, saya tengok kampung Pulau Melaka tu, redup kat situ redup. Lain tempat lain panas. Tempat lain panas. Situ redup je. Saya sampai dekat sana pagi dari airport. Kawan jemput naik motor, lalu celah-celah kampung, nak sampai tu dengan Ustaz Salahuddin Nasir. Kereta tak boleh jalan dah. Tapi subhanallah, mulianya bila mana kita ni menjadi pemimpin. Kita ni, orang kenal kita bukan sebab kuasa politik kita. Orang kenal kita ketakwaan kita. Luar biasa. Sebab tu orang yang menjadi orang yang tak cerdik, pemimpin, dia tak menggunakan kuasa dia untuk menunjukkan ketakwaan dia pada rakyat. Itu satu kerugian. Kerugian. Contoh dia ini pemimpin dunia, dia pemimpin negara. Tiba-tiba dia pergi sembahyang berjemaah. Apa akan jadi bila rakyat tengok? Rakyat akan timbul rasa hormat pada pemimpin ni.
Aku ni jual burger je sampai tak sembahyang. Dia memimpin negara, jaga sembahyang. Allahu Akbar. Isteri pula pakai tudung labuh litup. Orang akan kata, alamak, pemimpin negara macam tu, isteri tudung labuh. Isteri aku ni kerja cikgu je, bukan aurat. Dia timbul benda tu. Pemimpin pula dia pergi sembahyang, dia pergi dengan kuliah, duduk bersimpuh. Bertambah lagi sayang rakyat, hormat bila datang daripada langit, kemuliaan dari Allah. Pemimpin tu pula memberi kuliah, lagi pula double bonus. Memberikan kepada rakyat satu suntikan jiwa yang kuat pada rakyat supaya semakin kuat beriman. Sebab itu inilah yang sepatut dilakukan. Tetapi bila pemimpin tak buat benda ini, kerana ketakwaan itu bukan lakonan. Faham dia? Takwa bukan lakonan, tuan-tuan. Dia tak boleh lakon-lakon. Dia berlaku spontan. Dia hasil daripada cerminan dalam hati dia, dizahirkan dalam perbuatan dia, merupakan pantulan daripada jiwa dia. Sebab itu bila dia buat, dia tak berlakon, maka nampak dia punya apa dia? Originality dia, ketulinan dia, genuine dia. Lalu orang semakin dekat dengan dia, semakin rapat, semakin kasih, semakin sayang. Tu yang bila dia meninggal, orang semua pakat sedih, orang semua berdoakan, solat pun ramai-ramai, tuan-tuan. Datang ni antaranya mati yang meriah, ramai yang datang orang yang baik. Ramai yang datang mati yang baik, orang yang baik matinya ramai. Para alim ulama datang. Alim ulama datang. Kerana apa? Orang yang baik meninggal. Itu tanda-tanda kebaikan. Tetapi itulah nilai yang orang tak nampak. Lalu dia membawa kepada syahwat itu kepada perkara-perkara yang lain. Bermula dengan syahwat apa saja? Makan, betul tak? Syahwat makan. Sebab tu dia berjangkit-jangkit. Perut ni kalau dijaga, dia jadi baik. Tak dijaga, dia menjadi mudarat. Hakikat dan rahsia puasa adalah melemahkan berbagai kekuatan yang merupakan kemudahan syaitan untuk kembali kepada kejahatan. Lalu pintu-pintu syaitan kita tutup. Syaitan masuk ikut pintu apa? Pintu makan, pintu sombong, pintu marah. Ini jalan-jalan masuk syaitan ke dalam hati kita. Kita masuk surau, ada pintu tak? Ada pintu? Ada main door, ada belakang. Cuba tak ada pintu, macam mana tuan-tuan masuk sini? Ikut tingkap. Maknanya pintu hati ada? Ada. Macam mana boleh masuk syaitan? Dengan jalan-jalan tu tadi. Antaranya jangan jalan makanan. Dia olahnya makan kita tu. Sehingga kita lupa benda itu halal ataupun haram, dosa atau pahala. Yang penting memenuhi syahwat kita, membawa kepada syahwat-syahwat yang lain. Syahwat perempuan, harta, kuasa, itu berbeza. Itu yang sampai berbeza. Kalau orang miskin macam mana bak makan? Ayah hari ni nak makan apa? Orang kaya sikit, ayah nak makan kat mana? Orang politik, hari ni nak makan siapa? Kan lain bunyinya. Makan juga dah. Makan juga. Sebab tu makan berkawan, jangan makan kawan. Sebab benda ni asas yang kita bina ialah nafsu. Lalu nak habiskan surat ni deh. Boleh deh? Okey. Lepas ni kita ada doa selamat, kesyukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.